mutahharatan wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad. Katakanlah wahai Muhammad, bahawa aku kabarkan kepadamu dengan sesuatu yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang yang bertakwa ada sihkan mereka beberapa syurga, di antara beberapa syurga. Peringkat di antara beberapa syurga, tengok, dia akan tengok di antara tajam yang diberlakukan di antara pada ketiga itu. Kalau kau nak bahagikan syurga akhirat, boleh bahagikan dia ke syurga akhirat. Tapi kalau aku cakap barang tu akan berlainan, mungkin kau tengok syurga tu di tempat lain. Yang mengalir di bawahnya di antara sungai-sungai yang akan kekal di dalamnya, disediakan dengan pasangan-pasangan isteri yang akan pasangan, kemudian palang isteri-isteri. Maknanya berapa isteri itu? Berani? Banyak atas sini berapa? Isteri-isteri, itu dua. Ramai. Tak dunia yang bodoh bini satu. Yang ini disediakan dengan pasangan-pasangan isteri yang suci bersih, serta boleh-boleh dengan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan hamba-hamba. Allah sentiasa melihat akan hamba-hamba-Nya. Kau tengok ayat daripada itu. Tengok dikasihkan di antara satu benda, keadaan yang pertama dikatakan kepada kepada kamu satu yang baik, iaitu keadaan orang yang bertakwa. Syarat orang yang dikenaki di antara orang yang mendapat yang hasil yang dinyatakan di bawah itu, yang pertama di kalangan orang yang bertakwa. Ambil dari perkataan taqiyun. Taqiyun, takwa bukan artinya takut kepada Allah. Pada hakikatnya taqiyun artinya berasalnya orang yang mengawal bagi diri dia daripada tergelincir, daripada bermaksiat ataupun daripada perkara-perkara yang lara. Itu maksud taqiyun. Yang dia merupakan di antara pakaian Rasulullah SAW. Apa di pakaian Rasulullah dikatakan orang yang bersifat dengan taqiyun. Rasulullah berkata, orang ada pun aku adalah orang yang sebaik bertakwa. Maksudnya ada pun takwa itu di sini mengisyaratkan Rasulullah itu pada hati dia. Dia bagi tahu kepada tuan-tuan, nak ceritakan bahawa yang Rasulullah itu perkataan taqiyun itu adalah perjuangan yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Yang padahal hakikat ni benda tu tak perlu lagi keadaan diperjuangkan, kerana dia merupakan yang maksum, orang yang terpelihara daripada dosa. Tetapi dia mempertahankan keadaan demikian. Rasulullah menerima bagi hak tajalli, dibawa kepada majlis yang lara dalam upacara jahiliyah Arab, maka Rasulullah ditidurkan pada ketika itu. Cara Rasulullah ditidurkan itu maka dinamakan dia di antara maksum. Tapi Rasulullah dalam keadaan mengawal keadaan diri dia daripada terjebak daripada perkara-perkara demikian, yang itu dinamakan taqiyun. Dua perbezaan. Baik, hak keadaan yang mengalir dalamnya sungai kekal di dalamnya, hak keadaan dikasihkan dalam syurga itu mengalir dalamnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya. Perkataan yang kau fikirkan, jangan bayangkan perkataan sungai. Ceritakan di antara yang nak cari dalam ilmu hakikat, apa yang mengalir benda yang di dalam itu tadi, yang berterusan di dalam bentuk yang ada di dalam jalan muraqabah. Yang kekal di dalam itu disediakan pasangan-pasangan, di mana akan dibedakan di antara dua akal itu kepada dua. Satu bahagian otak merah, satu bahagian otak putih. Ini kau buka dalam muraqabah dan kau akan datangkan. Dia akan datangkan kau dalam mimpi, dinampakkan kau di mana perjalanan alam merah, di mana alam putih. Semua orang yang nak terbuka ilmu hakikat, dia akan jumpa benda ni. Kalau dia tak jumpa benda ni, menandakan dia belum masuk lagi alam tu. Dia akan jumpa di antara benda dah. Aku nak lukis otak, aku tak tahu lah. Tengok kepala otak aku. Kalau tak, dia kata, dia ambil di antara contoh dia ambil. Dia sini letakkan sebelah kanan tu, dia akan letakkan sebelah kanan. Sekarang fikir pada kanan saya ni, ini sebelah kanan. Yang kanan dia akan jadi warna merah, yang dia akan diberi warna putih. Ni dua-dua ni benda ni dia akan tempur, dua kali ni dia akan tempur dalam peringkat dalaman. Bila diadunkan antara merah dengan putih, merah campur putih, dia keluar jadi apa? Mandung atuk kau. Jadi mana? Pink. Kan? Kau buta kala lah. Penat dekat kawan. Dia kata, dia berlaku di antara dua. Dia akan tunjukkan depan mata di mana hakikat tu akan terbuka. Di antara dua ni dia akan nampak. Kalau tak silap saya dalam Hikamat Rasulullah, dia membahaskan antara otak merah dengan otak putih. Tapi ada Irfan Padang Temu, guru seorang Irfan Padang Temu. Orang tu memang terkenal di kalangan kita. Dia pernah lihat benda tu, dia pernah menyatakan mimpi dia tentang dua benda. Dan pada ketika itu dalam keadaan isteri yang suci dalam keadaan bersih, dia ambil suci dalam keadaan bersih. Bila datangkan isteri, apa kata? Datangkan sungai, dia ambil pada sifat dia mengalir. Datangkan isteri, dia ambil sifat dia lazat. Bagaimana di antara gelombang yang berlaku dalam keadaan di tenggelam dalam lautan ketika menerima tajalli. Macam telatahnya, macam kata syarabit.
Mereka terjadi yang pertama itu keasyikan dia itu melebihi daripada 100 kali jima' dia punya kelazatan dalam keadaan orang yang duduk dalam pelukan terjadi yang pertama bersama dengan Tuhan. Itulah tahan syaratif dia keluar. Itu belum cerita terjadi yang atas-atas lagi. Terjadi yang atas-atas. Mak kata sepatah kata syaratif. Engkau cari tu guru dekat kawasan kau ni. Penghabis tinggi dia boleh menceritakan kau tentang hal keadaan ditunjukkan kan af'al ataupun menunjukkan yang keadaan bentuk kata. Tapi yang kata kalau kau dia kata aku boleh tunjuk dan boleh hengitkan kau tajalli ni boleh berlaku sampai kepada tajalliatu zat kau boleh berlaku kata syaratif. Ini cakap bukan main cakap-cakap lain. Cerita tentang zat Tuhan ni tak boleh jadi mudda'i, bala besar. Nak ceritakan orang punya berani lah. Padahal kawan, orang keturunan Rasulullah yang kita keturunan siapa? Jebat Durhaka. Kita keturunan jebat Durhaka. Semua macam mana? Salah tu salah dia. Pasal setanjak dia buat dekat jabatan Hajibat tu nama jabatan Hajibat tapi setanjak ada 4. Kau faham tak? Setanjak dekat jabatan Hajibat tu 4 je. Maknanya jebat tak dapat. Kalau aku jadi jebat aku mengamuk. 5 pahlawan setanjak dia buat 4. Serta akan mereka pegang isteri-isteri yang suci. Maksudnya tu suci apa dia? Apa maksud suci? Suci tu yang dia datang di antara barang yang diuluti pada ketika itu, kedudukan maqam tu yang tak keluar tu adalah dia. Tetapi maksudnya orang yang mendatangi bagi hak orang yang mendatangi bagi hak isteri isyarat ini, dia ni keluar masuk, antara dia keluar masuk. Tetapi hakikat di antara azwajul mutahharah ni, dia dalam keadaan tetap dengan cara dia. Macam mana kau datangi pada dia, keadaan dia pun dia tetap dengan keadaan suci. Maksudnya dari segi perjalanan nur, hubungan di antara keintiman nur dalam satu nur kepada satu nur, ini perbahasan di dalam peringkat kita membahaskan di antara dua. Kita bahaskan yang pertama nurun ala nur, nurun fawqa nur. Kalau kita tengok almarhum Dekan Universiti Azhar yang dia bertugas kerja dalam ijtima' nama Kamal Sopi di Seremban, tuan-tuan tengok bahas tentang apa maksud hakikat nurun ala nur. Dia bahas ayat tu berlandaskan daripada dalil syar'i pun kau tak boleh tahan menerima dia punya cara perbualan, ya. Maknanya diletakkan di antara yang suci itu tetap disuci. Dia tak macam manusia. Manusia ni dalam keadaan asal dia dalam keadaan suci pada makam syariat ini, ternapi dia daripada hadas besar dan ternapi dia daripada hadas kecil. Maksudnya, tetapi bila tak dikata dia berlaku pada hadas besar, maka dia berlaku kekotoran, maka dia kembali balik. Ini cerita baik lelaki atau khususnya orang perempuan. Dalam keadaan dia suci, tapi bila dalam keadaan dia haid, dia kotor. Kemudian dalam keadaan dia haid pada ketika itu, dia bersih balik daripada haid, maka namakan suci. Maksudnya, dia punya suci itu dia ada giliran. Ada suci, ada kotor, ada suci, ada kotor, ada suci, ada kotor. Nak ceritakan azwajun mutahharatun fiha khalidun, baik dalam surah Baqarah ada cerita macam tu. Yang nisbah dia tu suci semata-mata suci. Hatta daripada sentuh pun dalam keadaan dia tetap dalam keadaan suci. Dan dia tidak menerima haid dan dia tidak menerima nifas. Seperti mana Sayyidatina Maryam, seperti mana di antara Sayyidatina Maryam, seperti mana Sayyidatina Asya. Siapa orang, 4 orang umur tahara yang tak ada haid sepanjang hidup pun 4 orang. Siapa ni umur tahara? Haid, bab haid. Nak ceritakan kau bukan ada. Bila nak faham keadaan yang bersih dan suci sekitar dia ada pasangan-pasangan, dia letakkan regu tu dalam keadaan dia naik dalam bentuk macam. Bila berlaku ulutan nur dengan nur, kalau kisah nak ceritakan dia turun tajalli ni daripada lauh dan mahfuz. Lauh ni maksudnya papan. Lauh kalam dan lauh. Kalam ni pen. Kalam ni pen. Lauh ni kertas. Kalau tak dia kata engkau masa ambil SPM nanti jawab SPM macam mana kau jawab SPM, tangan kau macam ni, lepas tu kertas buat macam ni gitu. Ataupun tangan ni kalam ni ambil dia datang ke sini. Yang nisbah hak ni adalah hak muzakkar lelaki. Yang ini al-inas, hak bagi perempuan. Yang ni dia mendatang bagi hak yang ni, bukan yang ini mendatang bagi hak ni. Maksudnya kalau diambil bahas perkataan kalam tu,
perkataan loh, kalam dan loh, walaupun dalam keadaan kalam dan loh, papan dan juga pen, dua perkataan, papan tulisan, papan hitam tu dengan pen, istilah tu perkataan tu tak ada menunjukkan tanda betina, tanda jantan, tanda perempuan dan tanda betina. Loh perkataan jantan, kalam perkataan jantan. Engkau kenal tak kalam perkataan jantan? Perkataan jantan, dia perkataan ayat perempuan, ayat betina ni tuan-tuan, ayat perempuan, ayat lelaki ni dia boleh kenal dengan perkataan tam atau tak. Orang perempuan kan kalau dia pakai belakang dia kan ada sanggol dia tu. Sanggol dia tu kalau kata kalau kata perkataan pemantun, perkataan ta ni menunjukkan bagi jumlah perempuan. Yang ni ta juga menunjukkan bagi jumlah perempuan. Perkataan qalam ni tak ada tanda perempuan. Loh ni tak ada tanda perempuan. Tak ada. Kalau kata Pak Ron, tikus, jantan. Pak Ratun, tikus, betina. Ta ni nak menunjukkan betina. Dekat mana tak ada betina? Ada betina. Dia tengok tentang Pak Ron dan Pak Ratun. Dia tengok di antara dua tempat ni. Pak Ron dan Pak Ratun, dia tengok pada dua tempat. Baik aktif. Tikus tu pergi buat apa? Cerita kalam antara dua ni. Kalam. Tetapi di sini dia tak menceritakan di antara jenis bentuk kalimah. Kita bahas dalam tasawuf, kita tak bahas tu. Dia ambil di antara sifat dia. Yang sifat dia ni adalah mendatang dan sifat dia ni adalah bertahan. Yang ini adalah diletakkan, dia kata min zakarin, daripada golongan laki-laki. Yang ni min zakarin wa unsa. Yang ini daripada golongan perempuan. Dua ni dia tak jeli, dia turun sampai ke bawah. Kalau dia pergi pada alam batin, dia pergi hal keadaan dia ni. Satu, yang ni yang merah satu, yang ikut dia pergi dalam keadaan pada yang putih satu. Ni cerita dulu. Tindanan antara satu ke satu, dia turun satu peringkat, dua-dua ni, dia turun dua peringkat. Kalau daripada luar dia itulah apa dia? Sabar, syukur, raja, khauf. Yang kita pasang lagi tu, haq, makam hu, ana, baqa. Dalam bab-bab ni cerita nak naik ni, kita naik. Kita beramal dengan perasaan, beramal dengan zauq perasaan kita, belajar sabar, belajar syukur. Perasaan tu dia akan naik, dia akan bertukar sampai naik ke sini. Al-ilmu kasyafah tu tuan-tuan, dia jadi kasyaf sebab dengan keadaan pandangan dia tembus sampai ke sini tuan-tuan. Al-ilmu kasyafah. Orang kasyaf. Orang kasyaf yang tuan-tuan dengar dalam Manaqibul Awliya, cerita dia begini. Mekasyafah orang Melayu ni pula, dia punya kasyaf lain, tak sama. Tak ada yang, maksudnya orang Melayu ni, wali-wali Melayu ni, ulama-ulama Melayu ni, dia punya kasyaf ni contoh, bila anak murid dia datang tu dia baca pam. Tapi dia tak tunjuk khusus, haram tunjuk khusus, tak boleh. Kecuali seorang dengan seorang boleh. Yang lebih daripada kelebihan di antara wali yang terdahulu ni, dia boleh nampak cerita atau apa yang berlaku. Macam contoh, dia boleh nampak apa benda yang berlaku. Apa yang berlaku, contoh macam saya cerita di Gembau tu, yang dia melakarkan pelan tu tahun 40-an dan benda tu terjadi pada tahun 80-an. Dia terbuka di antara benda ni 40 tahun lebih. Hijab dia terbuka. Barang tu takkan dinampak, melainkan barang yang termaktub pada loh, bukan barang yang dinampak melalui daripada bisikan, kalau melalui daripada gambar. Tak. Yang ni mukasyafah asliah yang Tuhan bagi. Yang Nabi itu secara mutlak. Macam semalam Rasulullah ni hati dia sentiasa zikir Allah. Ada dalil? Tak ada. Pasal cerita tentang Rasulullah ni, cerita bab zikir ni mungkin tak masuk agama. Rasulullah ni 24 jam talazuzan, belazat-lazat dengan Tuhan. Urusan pada ketika itu bukan urusan masuk dalam pada bentuk zikir yang berhuruf dan zikir yang berbunyi dan zikir yang boleh terbayang. Nak ceritakan tentang, ini cakap orang tua-tua tau. Bukan cakap hadis. Orang kata
Mana boleh dipisahkan antara lagu dan irama? Ya, boleh dipisahkan antara pis laut dan pantai. Mana boleh dipisahkan? Kata orang boleh. Mana boleh dipisahkan antara la ilaha illallah dengan perkataan Muhammad Rasulullah? Istilah. Sebab tu ini aku pinjam kau ilmu. Kalau kau beramal ilmu ni, aku sumpah kau. Kalau takdir kata ada orang tu anak dia hilang, anak dia hilang, dia cari untuk mendapatkan balik. Faham? Kalau bini kau hilang, cari untuk dapatkan yang baru. Biasa cari je lah. Cari kita ada dua biasa. Baik, katakanlah contoh, budak tu katakan seorang budak tu hilang, ni gambar dia. Ni aku kasih kau betul. Kemudian dia ni hilang. Tapi aku tak pernah buat. Aku memang tak pernah buat. Kemudian tiba-tiba orang kata anak dia hilang. Budak ni kau tengok ni, kalau mirip di antara dia belum daripada balik, engkau mesti kembalikan pada mak dia. Jangan kembalikan pada bapak dia. Ambil gambar mak dia. Kalau gambar mak dia cun, kau buat kat aku. Kalau gambar dia tak cun, kau buat sendiri. Kau ambil gambar mak dia. Pergi, ini istilah perubatan tau. Saya cerita istilah perubatan. Ini gambar mak dia. Mesti datang la ilaha illallah tu pada peringkat yang menunggu. Mak. Peringkat yang mendatang, peringkat yang menunggu. Peringkat yang mendatang Muhammad Rasulullah. Lipatkan kedua gambar untuk macam ni. Ini untuk kes macam ini je, kebiasaan. Ini yang diajar oleh siapa? Arwah di Jasin ni pada saya. Jasin punya orang dia ajar saya. Kalimah la ilaha. Diletakkan kalimah tu kepada ibu, diletakkan kalimah Muhammad Rasulullah ni kepada anak. Buat, dia bukikan gambar tu, dia lekapkan. Lepas tu dia simpan. Kemudian ada satu lagi bacaan dia. Kalau peringkat itu dia tak pakai, dia akan ambil gambar tu, dia akan lekatkan pada tembaga. Aku nak menceritakan antara la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah ni, dia tak boleh berpisah. Cerita tu. Akhirnya dia berlaku dalam bentuk macam ni, cerita pahaman dalam bentuk dalam mujarabat, dalam perubatan. Dia menceritakan betul. Maksudnya bila kau cantumkan dalam keadaan bentuk macam itu, takkan larinya ke mana perkataan Muhammad Rasulullah tu, melainkan dia akan rujuk balik kepada kalimah la ilaha illallah. Ini istilah perubatan yang ada pengiktirafan. Maksudnya tak salah. Ini cerita orang halal dengan halal. Faham tak kau? Jangan kau cari gambar awet tu dengan gambar kau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, peti tunggu tengah. Peti tunggu tengah. Tinggalkan ayat. Baik, itu letakkan di antara pasangan-pasangan, diletakkan pasangan itu daripada peringkat bawah. Baik, kita tinggalkan. Ambil di antara perkataan asal daripada isteri dalam syurga, hurul ain, yang dijadikan dia daripada tasbih para malaikat. Tasbih para malaikat, bukan buah tasbih. Tasbih para malaikat itu melahirkan hurul ain. Dia dalam bentuk penjernihan. Boleh yang di luar boleh nampak yang di dalam boleh nampak di luar. Allah letakkan hurul ain ini sebagai menjaga di antara ketenteraman bagi seseorang isteri suami yang berada dalam syurga. Kalau bini dia tu ahli neraka, dia akan ciptakan satu hurul ain itu yang akan serupa, seiras, sejibik macam bini dia. Hingga dalam keadaan dia menyangka dalam keadaan demikian. Pada hakikat isteri dia yang asal itu dalam neraka. Tapi jarang macam tu. Biasanya kalau isteri dalam neraka, jarang. Kecuali hal keadaan biasanya kalau isteri itu kebanyakan dalam neraka dengan hasil sebab peperangan ini sendiri itu lain. Tapi kalau kebanyakan isteri yang banyak masuk dalam neraka ni sebab daripada yang pertama, kebanyakan yang pertama kejahilan dia, yang kedua malas pada ibadat dia, yang ketiga dalam keadaan suka dalam keadaan persolekan dia, yang keempat dalam keadaan mengikutkan bau hawa nafsu dia, yang kelima berlebihan pada makan dan tidur dia. Akhirnya dia dimasukkan dalam neraka. Andainya dia ada suami, apa barang yang saya bentangkan ini tadi, dia akan dakwa balik suami dia. Jangan kata kau belajar, kau hal keadaan boleh masuk ahli syurga, kemudian kau boleh syafaat. Syafaat ahli ilmu setakat hari ini semalam punya bahas tak ada. Ahli ilmu yang tak terbuka ilmu makrifat ni, dia tak akan ada syafaat. Dia tak boleh mensyafaatkan pada orang lain, cuma dia boleh saksi saja, bersaksi di hadapan Allah.
Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Dan juga penyaksian orang yang punya ilmu yang berdiri dia di atas keadilan. Penyaksian ini dipakai. Yang lain daripada itu dia tak pakai. Dalam bentuk syafaat ni, dalam cerita syafaat di akhirat ni, ada ulama kan tak salah bahakan cerita dalam bab tu, itu cerita dalam bab hadis dan tuan, dalam bab hadis tinggalkan. Kan jauh mengelit tinggal. Habis, maka itu dikatakan isteri yang suci dan keadaan isteri dan keadaan suci dan bersih redha adalah juga dapat beroleh redha daripada Allah dan sentiasa melihat. Dan perkataan ingatlah Allah itu sentiasa melihat akan hamba-Nya. Wallahu basirun bil ibad, ayat perkataan. Ada perkataan yang ditulis innallaha sami'un basir. Allah ila wa huwa yubsiru, perkataan digunakan kalimah itu tak ditujukan perkataan hamba tu. Al-basirun bil ibad ini diletakkan ibad itu di penghujung. Maksudnya basir itu ditakhasuskan daripada bersifat basar pada seluruh alam ini tadi. Tapi dalam fokus ayat ini nak menceritakan bahawa Allah memang tak pandang, tak lepas pandang daripada golongan-golongan yang letakkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, yang akan orang yang letakkan ketakwaan ni kepada Allah Ta'ala. Maksudnya perkataan tak lepas pandang. Allazina yaqulu rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar as-sabirin as-sadiqin wal qanitin wal munafiqin wal mustaghfirin bil ashar. Ini dalil waktu ibadat yang paling afdal. Waktu ibadat yang paling afdal iaitu orang-orang yang berdoa dan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Rabbana innana amanna, taukid dengan perkataan innana, sesungguhnya kami telah beriman kepada Engkau. Oleh itu ampunkanlah dosa kami dan pahalkan kami daripada azab api neraka. Dua je minta dengan Tuhan. Yang pertama keampunan, yang kedua minta kawanan, yang kedua minta jauh daripada neraka. Jangan kau minta direct daripada syurga ataupun takut jauh daripada neraka tanpa mohon daripada keampunan dan pemberian dosa. Doa itu dia jatuh kepada biadab kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku. Ya Allah, bersihkan dosaku. Ya Allah, gini. Ya Allah, gini, jauhkan aku daripada neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, jadikan aku yang suci. Ya Allah, jadikan orang yang bersih. Jadikan aku yang suka dengan kebersihan. Ya Allah, jadikan aku daripada dosa zahir dan batin. Ya Allah, kurniakan aku syurga. Cantik. Ayat tu logik. Maksudnya kau minta bersih dulu, kemudian baru kau minta syurga. Jangan ya Allah kurniakan aku syurga, kurniakan aku syurga. Maksudnya kekotoran diri kau belum minta lagi dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba kau nak minta dengan keadaan diri kau yang ada di situ dah masuk syurga. Orang PK doa ni lulus, tak ada masalah. Minta lah apa. Tapi tasawuf biadab. Sebab tu doa yang paling baik di mana kita? Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la ilaha illa anta subhanaka. Engkau baca tak doa dalam doa? Engkau hafal tak doa? Doa selain tahajud kau hafal tak? Tak. Cantik. Engkau janganlah pakai doa kau lebay. Doa kau pun kadang-kadang bukan boleh pakai, kadang-kadang kau hajau. Ayat tu kadang-kadang Rabbana ini tak apa nak cantik doa kata. Kadang-kadang contoh macam saya tegur dekat Jasin tu. Bila kau buat dalam bentuk doa, selawat yang kau zahirkan kepada Rasulullah itu adalah dia semata-mata selawat. Selawat yang kau tidak mengambil manfaat daripada selawat itu, melainkan kau menzahirkan selawat itu melainkan kau bacakan akan selawat itu untuk menzahirkan kasih kepada Rasulullah saja. Itu dalam bab yang lepas. Kalau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwal, tunjina min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana min jami'il hajat, wa tutahhiruna min jami'is sayiat, wa tarfa'una. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan selawat tadi kau berjadikan kami daripada segala afat, wa taqdilan hasanah, tunaikan akan segala hajat. Dengan kau berkata selawat tadi kau sucikan kami daripada segala kekotoran dosa. Wa tarfa'una, dengan selawat tadi kau angkatlah di antara darjat kami. Ini selawat kau dah mengambil manfaat daripada selawat, maka selawat ni dah kurang. Selawat ni bagi pekah dia baik, tapi lagi segi peradaban kau dengan Rasulullah, dia tak apa dah cantik. Orang bertanya, apakah selawat yang dibaca oleh wali-wali dan seluruh ijma' wali-wali dan seluruh perhimpunan wali-wali? Bila wali-wali berkumpul dalam majlis-majlis besar, dalam perhimpunan zahir dan perhimpunan batin, apa selawat yang dibaca? Ibrahimiyah. Kama sallaita ala sayyidina Allah sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini selawat dia tak ada manfaat, tak ada ambil manfaat kepada kepentingan peribadi kepada orang yang berselawat. Yang ini dia berselawat semata-mata khalis kerana wajah Rasulullah. Faham? Atau apa kau buat?
Dia senang selawat dengan orang kampung naik action. Orang kampung itu je. Kadang-kadang dia datang action nak ceritakan dia ni konon-konon selawat depan doa dia panjang. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Menjaga tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad tanhalu bil qalbi wa tanfurij bil qulub wa Allahumma tibbil qulub wa dawaiha. Apakah go? Yang kau pergi tayang selawat depan orang ramai-ramai itu apa hal takabur kau dalam berdoa? Cerita tujuan dalam keadaan matlamat itu yang kau berselawat. Rukun bagi doa tu tuan-tuan, puji dan selawat. Yang puji ni kau tujukan kepada apa ya? Alhamdulillah. Puji di atas alhamdulillah dengan selawat. Puji yang kau buat ini semata-mata atas betul-betul atas wajah Allah. Yang ini di atas wajah Rasulullah. Bila kau buat selawat dalam keadaan bentuk macam ni, selawat yang kau buat itu pun dalam keadaan kau mengambil manfaat tentang peribadi kau dalam selawat tu. Tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Allah, ya Tuhan kau, salawat dan salam. Maksudnya tibbil, salawat dan salam kata Rasulullah SAW. Tibbil qulubi wa dawaiha. Jadikanlah selawat itu tibbil qulub, penawar bagi hati aku, pengobat bagi itu. Wa dawaiha, penawar bagi itu. Wa nuril absar, dan dengan selawat tadi kau terangkanlah pandangan mata batin aku. Ini kau bertawassul dengan selawat. Selawat yang sepatutnya kau menjadikan sebagai keikhlasan bagi wajah Rasulullah untuk syarat doa kau naik kepada Allah Ta'ala. Dalam selawat ini pun kau ambil kesempatan pada peribadi kau. Ya betul pada orang PK, tapi orang tasawuf tak pakai. Engkau tengok Azimiyah. Azimiyah mana ada cerita ambil keuntungan selawat daripada Azimiyah ada? Cuba kau baca terjemahan selawat Azimiyah. Muslim boleh? Cepat. Bila aku tanya macam tu, yang hitam jadi putih, pucat, yang mengantuk jadi sekul. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon dengan kau. Aku bermohon bi nuri wajhillah. Itu yang ayat yang pertama ni. Ayat yang pertama ni pada Allah Ta'ala tau. Tak ada kena-mengena dengan Muhammad. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku bermohon kepada kau bi nuri wajhillahil azim, dengan nur wajah Allah yang maha agung. Allazi mala'a arkana arsyillahil azim, yang melitupi seluruh daripada tiang-tiang arsy yang maha agung. Kita bertawassul dengan cerita tentang kebesaran azamah ketuhanan tu, Azimiyah ni, sampai dekat penujung apa ujung? Allazi mala'a arkana arsyillahil azim sampai waqamas bihi awalimullahil azim. Itu cerita tentang Tuhan. Antusami ala, dengan keagungan kau ya Allah, dengan keagungan tiang arasy kau ya Allah, dengan keagungan antusami ala, bahawa sini kau selawat dan salamlah ke atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kena mengena dalam tu, terkecuali kita minta urusan peribadi kita dengan Rasulullah. Wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau himpun dan tenggelamkanlah kasih aku, himpunkanlah antara aku dengan Rasulullah seperti mana yang telah kau himpunkan antara jasad dan roh, zahir dan batin, dalam tidur dan juga jaga. Faham tak? Selawat tu lebay. Aku dah berapa kali cakap dah. Sekarang aku nak belajar, tak nak marah. Pasal sekarang cerita dia kubur masing-masing. Macam mana cerita kau nak lajakkan amal kau, kau ambil tindakan peribadi. Kau cakap kau nak ngakal, kau nak ngakal orang kampung, boleh lah. Boleh. Allah, bila kau doa baca Azimiyah, Allahumma inna as'aluka bi nuril azim 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 azim. Ni pun martabat azim azim. Tak payah orang kampung tak tahu ngakal tu. Kau tak tahu satu cerita ni, maksudnya hari ni kau cakap ajar burung kakak tua, selamat pagi tuan, selamat pagi tuan. Kau bangun pagi, burung kakak tua cakap selamat pagi tuan, selamat pagi tuan, selamat pagi tuan. Dalam banyak-banyak burung, dia yang paling tua, dia kakak. Burung kakak tua ni lah, dia yang paling tua lah. Lepas tu orang panggil dia kakak. Kalau pada Melayu, pada manusia panggil Kak Long, pada burung panggil kakak tu. Boleh ke aku cakap tu? Kalau manusia orang panggil Kak Long, pada burung orang panggil kakak tu, kakak tu. Itu lah beza, dia lain tak ada ni.
Balik malam ke, kau balik kerja, balik petang. Selamat pagi tuan, selamat pagi tuan. Malam pun kau balik, selamat pagi tuan, selamat pagi tuan. Itulah bodoh orang yang mengamal tak tahu apa yang dia baca. Faham? Kalau buang kakak tua. Kalau kakak orang Melayu dia kata buang kak long. Dia buang kak long. Kak long. Tapi dia nak baca tu. Podok benyik muka macam je podok benyik. Muka dah kau fahamnya kau tidak. Kalau kau sepuk lah muka kau sekarang. Apa yang kau baca muka kau terbenyik-benyik tapi kau tak faham apa yang kau baca. Bila kau tak baca macam mana kau hayati. Bila tak hayati macam mana kau nak merasakan lezat dengan Tuhan. Pasal apa benda yang Tuhan sendiri dah susun pada kau. Cara nak bercakap dengan dia dalam sembahyang. Itu pun kau tak apikkan dalam bacaan. Makna dalam bacaan. Makna kau tak berminat sebenarnya. Nak hal keadaan nak menyelam pada hadrat ketuhanan. Contohlah tuan-tuan. Ambil tinggalkan ayat. Yang ini beriman oleh Tuhan pengalah dosa kami dan pelihara kami daripada azab api neraka. Waqina. Jauhkan kami daripada azab api neraka. Jauhkan. Lepas tu sekarang pasang rokok, tarik, sedut. Api tu dekat. Lepas semayang kang minta jauhkan. Kan tarik isap rokok. Bila isap rokok, api datang dekat dah. Tadi minta jauh api. Lepas tu yang tu pula tarik pula api bagi dia. Bagi dekat. Cukup bodoh pun isap rokok. Apa dia? Orang isap rokok dia dah. Dia doa waqina jauhkan kami daripada api, jauhkan daripada api. Kan dia isap rokok, dia tarik api tu kasih dekat. Penat tu kan. Ampunkan dosa kami, pelihara kami daripada azab api neraka. Dia baca dalam hadis yang sahih. Saya jumpa dalam hadis yang sahih. Ini bukan amalan mana-mana tarakan. Dalam hadis yang sahih, Allahumma ajirna minan nar. Nabi baca bukan 3 kali. Bahkan Nabi baca 7 kali. 2 hadis yang diriwayatkan, satu Abu Daud, satu daripada Baihaqi menceritakan Nabi mengatakan Allahumma ajirna minan nar, 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 7 kali. Ini bukan wirid mana-mana tarikat. Yang ini merupakan asar, yakni barang yang diambil daripada maksurat amalan Nabi. Faham ya? Ayat tu Pak, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau orang tanya selawat di antara istighfar yang terbaik itu Allahumma anta rabbi. Tetapi amalan yang tak ditinggalkan oleh Nabi allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun kau nak main kaedah nahwu allazi huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau orang bertanya di mana kaedah nahwu yang paling tepat, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa orang kata hayyul? Hayyul merupakan barang yang kita hayyul ni kedudukan dia pada Quran. Kita bahas baris berkenaan dengan hakikat. Baris. Baca dengan hayyul menandakan barang tu merupakan di antara barang yang taraki. Barang yang kau mengambilkan istighfar kau yang naikkan kepada Tuhan. Barang yang kau baca dengan perkataan hayyal ni, maksudnya kau cuba belajar matikan diri. Perkataan hayyul ni, matikan diri kau setelah berlaku sempurna bagi mati kau. Pada ketika itu maka layak kau menerima tajalli bagi sifat ketuhanan yang bernama hayat. Satu. Kalau kau baca dengan kalimah hayyal, baca dengan bahagian atas, kemudian baca dengan atas, dia merupakan barang yang bentuk tanazul. Tanazul artinya dalam keadaan engkau minta Allah, ya Allah perhatikan seluruh bagi segala hak basyariah dan tenggelamkan bagi segala kudrat dan iradat aku ini, ya Allah, supaya dalam keadaan terpakai aku bagi hak rububiyah engkau dalam afalnya, dan hal keadaan terpakai akan tenggelam aku dalam lautan hak ayat ketuhanan. Musabahah ayat tu baik. Kau tak boleh ayat musabahah panjang-panjang. Belajar yang ni, belajar sikit-sikit. Dan orang yang sabar dalam menjunjung titah perintah Allah, dan orang yang benar perkataan dalam hatinya. Perkataan as-sabirin, orang yang sabar dalam menegakkan ibadat. As-sabirin, dia bahas ini yang menjunjung perintah. As-sabirin, orang yang bersabar dalam mendirikan ibadat. As-sabirin, orang yang sabar mentaati Allah dalam meninggalkan maksiat. As-sabirin, orang yang sabar dalam menerima hukum ketentuan Allah. Dia tahu kalau tak, dia kata dia sayang bini dia mati. Yang ini maksudnya mati itu adalah hukum yang Allah datangkan hukuman daripada Allah. Dia kena reda. Anak tinggal seorang, anak tu pula cukup main dia sayang. Tiba-tiba anak tu sakit ataupun tenat ataupun anak tu mati. Kematian dan sakit itu merupakan hukum yang didatangkan oleh Allah ke atas anak. Maka si bapa dia kena reda, masuk dalam makam sabar. Yang ini maksud daripada ayat. As-sadiqin, orang yang membenarkan Allah pada zahir dan batin. Bukti pada sadiqin, dia duduk pada makam siddiq.
Duduk pada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, duduk apa dia? Membenarkan Tuhan pada zahir dan batin. Kemudian yang mana di mana kebenaran itu, setiap amalan dan setiap pengakuan diikrarkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati dan dibuktikan dengan anggota. Itu syarat dia. Ni 3 barang, kalau tak ada dia tak jalan. 3 barang. Mesti kau kata, ya kau beriman kepada Allah. Ya, saya beriman. Amantu billah. Benar tak dalam hati kau? Ya betul, memang Allah itu sebagai Tuhan. Buktikan pada anggota, sembahyang tidak? Tak, maka tak pakai. Tauhid kau tak pakai. Yang tak pakai itu tak sah, itu tauhid kau, itu tak sah. Tauhid sah dia 3, iqrar bil lisan, tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Dia tak kata bil malaywi bil jawarih. Wal amalu bil jawarih. Dia kata beramal dia dengan anggota, buktikan dengan anggota. Kalau tak buktikan dengan anggota, sekadar lisan dan juga dengan lidah. Lisan dan juga lidah. Dan cerita. Membenarkan pada lidah, membenarkan pada hati, pengikut Nabi Isa. Dia membenarkan pada lidah tapi tak membenarkan pada hati, pengikut Kristian. Pengikut Yahudi. Membenarkan pada lidah, ikrarkan pada lidah, benarkan pada hati dan membuktikan pada anggota. Yang dipahaman umat Muhammad, yang digolongan Rahbaniyun. Kalau Yahudi tadi apa dia? Rohbani. Kalau Kristian, Ribbiyun. Kalau Islam, Rabbaniyun. 3 maqam. Kepada golongan ahli tasawuf. Ahli tasawuf Yahudi dinamakan Rohban. Jangan kau tengok Rohban ni sedikit. Sepupu Sayyidina Khadijatul Kubra. Sepupu dia. Yang ketiga berlaku dalam peristiwa, bukan pak saudara dia, sepupu dia dalam peristiwa kisah Nabi terima Mi'raj. Nabi dalam peristiwa terima wahyu. Khadijatul Kubra, dia bukan siapa nak rujuk ketika Muhammad dalam keadaan ditunggal kenabian dia pada ketika itu, orang yang datang daripada Allah. Dalam suasana dia takut, dalam huru-hara jiwa Muhammad pada ketika itu. Jiwa keadaan Muhammad keadaan tak tenteram. Siapa yang menenangkan dia? Khadijah. Di mana sumber rujukan Khadijah tentang peristiwa-peristiwa gaib ini? Dia kembali balik kepada sepupu dia. Peluput nama saya. Di antara sepupu dia pada ketika itu, dan sepupu dia bagi tahu lah cerita yang dia ni dulu nama dia pada zaman Nabi Musa, nama dia Namus. Pada zaman Nabi Ibrahim digelarkan malaikat Jibril ini. Yang pada kau ni yang nak datang kepada Muhammad ini, yang dinamakan dia Jibril, yang dizahirkan bahasa dia daripada perkataan Namus pada golongan ahli Taurah dan juga pada nama Nabi Ibrahim. Dia keluarkan perkataan dia. Dia kata Jibril ni datang begini, orang dia gini. Nak tahu Jibril ni macam cerita gitu. Bukakan aurat. Kalau kau bukakan aurat, dia masuk juga. Yang tu bukan Jibril, yang tu adalah syaitan. Bila dia datang, kau tengok malaikat, cuba kau bukakan tudung. Kalau dia lari, yang tu malaikat. Kalau tak lari, tu syaitan. Pembila ni siapa yang ada? Dia dah pemegang kitab asal, di antara orang yang pegang kitab asal. Dia ni sepupu kepada Khadijatul Kubra. Lepas tu saya kata jangan tengok Rohban, Ribbiyun ni bukan golongan-golongan kecil. Dekat Baitul Laham, macam tempat yang kita pernah, saya pernah pergi di Baitul Laham, tengok di bawah sikit. Padri yang datang, Padri Rohban ni yang besar-besar, janggut besar-besar, yang kopiah dia kecil. Dia duduk je. Kita jangan tengok benda tu biasa. Kalau orang awam lalu biasa. Cuba di antara orang yang hidupkan kerohanian, bila dia tengok orang hidup kerohanian, dia tengok. Dia tenung je. Lepas tu dia pantai zikir. Kita ada je dia zikir. Kita keluar kan kita zikir kita. Baik, baik yang kita jumpa padri di mana tempat Nabi Isa. Baik kita jumpa di antara golongan Yahudi yang ke tempat makam Nabi Ibrahim, tempat yang saya pernah ziarah. Yahudi Nasrani. Maknanya perangai orang macam ni kau jangan tengok sedikit. Tapi dari segi kerohanian, perjalanan dalaman diri tuan-tuan, maknanya dari segi perjalanan orang macam ni batin dia terbuka. Kalau setakat lebat biasa ni dia tahu setakat mana yang terbuka, setakat mana yang terbuka, setakat mana yang terbuka. Kan kecil-kecil ke baik? Jangan. Cuma ini yang kemudian yang sesat. Maksudnya pembukaan alam ghaib melalui daripada ajaran yang dia dapat tu betul, dia masuk alam tu betul. Cerita yang ada pada umat Islam Rabbar, yang ada pada Rabbaniyun, Rabbani ni. Dalam golongan Rabbani ni, apa yang ada pada Rabbani yang tak ada pada Ribbin, yang tak ada pada Rohban? Ia apa dia? Nak mencari di mana permulaan titik noktatun, di mana titik noktah itu membongkarkan seluruh daripada rahsia Al-Quran. Faham? Dia duduk
Dalam muraqabah, cahaya terang tu mainan amal kau. Bila cahaya terang tu dia pergi kepada kocok, yang tu mukadimah jalan dia. Bila kau bermain dengan terang, lepas tu dia pergi kepada kocok, dan kocok dia tetapi dengan keadaan besar, tak menunjukkan sebagai satu naftatun, melainkan itu sebagai di antara selingan busyrah untuk kau. Engkau bermain dalam muraqabah, dalam cahaya, dia pergi pada kecil, tak besar, kemudian besarkan balik olahan buat kali kedua, kemudian pada tu masuk di antara muraqabah, pada tukar ke session muraqabah, dia bertukar cahaya tu betul-betul macam titik pensil yang penghujung. Tetapi kilauan dia tu cukup main kuat daripada sekuat-kuat tu. Bila dia pecah, dia takkan kembang dalam bentuk macam tu. Dia bentuk dalam keadaan seperti mana? Bergelombang, dia dalam bentuk berpusing-pusing dan bergelombang. Sambil dia bergelombang, dia berpusing. Ratus ribu gelombang ni kau nak kena tempuh. Kalau boleh tahan, tak boleh tahan, dia lemas. Bila dia lemah pada ketika itu, dia cerita orang lemah dalam lautan ni. Lemah. Bila dia wali kau siapa pimpinan kau? Dia kata, pimpinan aku saat sekolah. Malaikat cari tadi pun lebih ni yang nak tolong kau. Dia pun kantoi lagi kat bawah, apa dia nak tolong kau? Cari dia antara, aku pada kata, ni contoh ya, jangan panjang-panjang ke kita. Siapa syekh kau? Syekh aku adalah Syekh Murtaza pada ketika tu. Tak ada di antara urusan kerohanian kau dengan Syekh Murtaza. Kau tak ada kontak dengan Syekh Murtaza. Kau tak pernah ada rabitah dengan Syekh Murtaza. Dan kau tak pernah melihat di mana nur Syekh Murtaza. Dan kau tak pernah meletakkan dia sebagai rasyid pimpinan dia. Kau tak pernah terima tarbiyah batin daripada dia kepada ketika itu. Engkau tak ada hubungan dengan Syekh Murtaza. Cerita hubungan dalam ni dia kait kat mana? Kait dia kat mana? Kait dia dengan kasih. Sampai tahap orang yang bermain dengan selawat pada Nabi, kasihkan kepada Nabi, bila hampir dia tenggelam dalam lautan gelombang ni tadi pada ketika itu, lalu tangan Nur maksudnya kata, Ya Rasulullah. Mak ni takkan kau dapat bantuan daripada Rasulullah. Pasal selama ni tak ada ikatan Nur kau dengan Rasulullah. Bagaimana kau nak ikatkan di antara ikatan kau dengan ikatan Rasulullah? Syarat dia, alirkan kasih kepada Rasulullah. Itu merupakan tali tambatan antara jiwa kau dengan Nur Rasulullah. Mak selawat banyak-banyak pun kalau tak ada tambatan kasih, tambatan melalui kasih, dia takkan ada. Banyak rupa itu tak jalan dalam. Dia juga yang bersabar, dia juga yang benarkan perkataan hati dia. Dan orang-orang yang sentiasa taat akan perintah Allah. Perkataan Al-Qanitin, lelaki, Qanitat, perempuan, diletakkan di antara golongan-golongan yang sentiasa taat perintah Allah. Dan dia termasuk di kalangan orang yang muhsinin, yang sentiasa memperbaiki amal. Amal yang dibuat memperbaiki daripada amal yang sedikit pada amalan zahir, ditambahkan kepada amalnya pada amalan zahir. Amalan yang hal keadaan dibuat peringkat di antara perkataan cita rasa hati dia dalam ibadat punya semalam, hari ini punya ibadat ditingkatkan lagi cita rasa hadir hati dia kepada Allah, dan lebih lagi tinggi kepada Allah. Cita rasa pangkat kerahsiaan dia dengan Allah, yang mana semalam dia ibadat tak menzahirkan sayang dan cinta dia kepada Allah, dia akan memperbaiki peringkat zahir, banyakkan ibadat. Peringkat yang kedua, pahalkan, lamakan, pautkan hudur lebih kuat. Peringkat yang ketiga, tanam buraikan seluruh, tenggelamkan kasih dan cinta engkau di dalam lautan cinta dan kasih kepada Allah, mutlak dia akan terbuka pintu hadirat ketuhanan. Ini kasih awak cakap sama luar. Dia masalahnya kau sayang bini lebih daripada Tuhan. Bini kau hajar kat Tuhan pun kau diamkan. Apa yang kau nak dapatkan Tuhan? Contoh. Itulah cerita kasih. Kasih. Siapa tu? Zalan Hamid. Itu lagu lama kan? Kita nyanyi sentak. Satu. Itu cerita. Engkau nak cerita aku sayang kau ya Allah, aku sayang kau ya Allah, aku sayang kau ya Allah. Oh, tak jadi. Malam tam dia membuta, sayang rindu apa benda, mana ada orang rindu boleh tidur. Macam makcik hilang anak tu, yang kalau kau tengok dekat bank, kalau kau nak keluar duit, dia gambar budak hilang. Kadang-kadang kau pergi kat mana-mana, gambar budak hilang. Orang perempuan yang anak hilang ni tuan-tuan,
Tuan-tuan, dia punya risau tu dia tak boleh tidur. Yang dia tidur tu bukan dia tidur, tapi dia tertidur. Dia dipertidurkan oleh Allah nak jaga kesihatan dan juga di antara kekuatan diri dia. Namun seorang ibu kalau dalam keadaan segar, dia sengaja nak tidur dalam keadaan suasana nak hilang, tak boleh. Tu ibu. Dia ada dua, satu ibu sejati, satu ibu roti. Boleh nampak? Ibu itu kasih dia dalam keadaan bentuk macam tu. Ibu dengan anak, buat batuk. Cak ibu dan anak. Bila tak ada kata ibu dengan anak kasih yang berlaku di atas lautan, di atas pentas sementara dunia, yang kehidupan dunia ni 63 tahun 2 jam 20 minit ikut pada jam akhirat. Tautan yang berlaku pada pentas yang sementara pun separuh mati ibu mempertahankan kasih sayang anak dia, tuan-tuan. Apatah lagi Allah yang memelihara kau sejak daripada sebelum daripada wujud kau lagi. Tuan-tuan, waktu sampai Noah, engkau lepaskan pandang Tuhan, engkau lepaskan cita rasa kasih kat Tuhan, engkau lepaskan menilai jasa Tuhan pada kau, engkau lepaskan kesyukuran kepada Tuhan, engkau adalah orang yang biadab dalam perjalanan tarekat, lebih-lebih lagi hakikat, kerana Allah 24 jam mengajukan kasih dan bantuan kepada engkau supaya dalam keadaan kembalikan balik cinta kau kepada Allah dan sayang kau kepada Allah. Allah tambah nikmat supaya bertambah sayang dan kasih kepada Allah. Allah bagikan taburkan jasa, tapi kau berpaling tada hati yang Tuhan harapkan jatuh cinta kepada Allah. Rupa-rupanya hati cinta kepada barang selain daripada Allah. Pengkhianat, penyelebai. Biadab. Biadab. Faham tak? Kau belikan bini kau baju cantik-cantik, dia tak pakai. Time by kapet datang dia pakai. Nanti kau sakit tak? Dengan lagi kau tak nampak yang kau cara, sebab tu dia seolah-olah dia memperbodohkan Tuhan tu. Dia tak perasan perbuatan dia tu. Yang dibuat Allah ni seolah-olah hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Tuhan tonyor macam-macam nikmat dekat dia supaya hati dia berhadap cinta balik kepada Allah. Kembalikan balik kasih kepada Allah. Kau bangun pagi, Tuhan dahulukan kasih dia dalam keadaan sihat. Kembalikan balik cinta kau kepada Allah. Kau bangun pagi, sarapan selera, bagus, cantik. Bagaimana Allah kurniakan nikmat tanpa kau meminta. Sepanjang malam tak pernah kau minta, tak pernah kau berfikir apa barang yang kau nak sarapan. Tuhan hulurkan nikmat, Tuhan taburkan lagi dalam bentuk kadar bahasa Melayu pula bahasa orang. Taburkan jasa, moga-moga kau termakan jasa Allah, hati kau terkenang dan kembali tautkan cinta kau terhadap Allah. Kau tidur malam, Tuhan ulurkan selimut kau dengan kasih sayang dia. Jaga rumah kau selamat, tak terbakar, tak dirompak sepanjang malam. Minta-minta bila kau bangun, keluarga kau selamat, hati kau bertaut kembali cinta kepada Allah dan sayang kepada Allah. Tiba-tiba kau semayang subuh, Allah mintakan hati kau berhadap kepada Allah. Rupa dalam semayang kau ingat barang yang selain daripada Allah. Kau main kayu tiga dengan Tuhan. Istilah kayu tiga tu kita pinjam bahasa Melayu. Aku pun tak tahu kalau perempuan curang ni dia kata main kayu tiga. Mana sampai tiga? Kayu apa yang dimain sampai tiga? Istilah bahasa Melayu, aku tak tahu tu bahasa Melayu. Allahu Akbar. Pandang. Sebab tu istilah istibak dan ihtadah ni jaga baik-baik. Engkau nak kena faham, kalau engkau dah masuk aliran tarekat, jalan kerohanian, jalan hati kepada Allah, jangan cerita hakikat lah. Jalan perasaan kepada Allah tu jangan bahas tu, jauh-jauh sangat. Kita bahas hati je. Makna yang kau nak kena sedang, kau dah bawa tilik basar Tuhan 24 jam di bawah tilik basar Tuhan. Barang yang nak kau selingankan bukan selingan, yang kau nak selitkan di sebalik kepahaman tu 24 jam kau di bawah nikmat Allah. Engkau terlepas pandang Allah, menandakan kau kufur kepada Allah. Andainya ada hati yang kau letak barang yang selain daripada Allah, engkau khianat, kau letakkan Allah ini seolah-olah hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Engkau tak nak cinta Allah, Allah beria-ria bagi kau nikmat. Engkau tak nak sayang Allah, Allah dah beria-ria bagi
hati kau iman. Allah dah curahkan macam-macam pertolongan kepada kau. Minta hati kau kembali balik cinta kepada Allah. Betapa Allah tunjukkan perbuatan ini. Allah sayangkan pada kita. Harap hati mula berintian balik dengan Allah. Tapi khianat. Luar ibadat tak ingat Allah. Bila duduk dalam rumah ibadat, dalam solat pula ketika perlu dalam keadaan tempat mengingati Allah. Dalam tempat mengingati Allah, kau tak boleh juga nak ingat Allah. Siapa Allah pada pahaman dia? Siapa Allah pada andaian dia? Yang beria-beria tengok lebay dia, jubah dia, janggut boleh buat tali timba. Dahi berkoping-koping naik hitam. Minyak atar bukan malaikat subuh. 5 waktu punya malaikat dia ada, malaikat zuhur. Yang tak ada minyak atar malaikat maut dia juga. Faham? Cerita sebab tu tarakat ni mudah. Memang mudah pada lafaz. Tetapi permainan hati ni jaga baik-baik. Terlepas Tuhan biadab. Sebab tu apa matlamat tarakat? Salatan daimatan. Selain antara zikir, salawat dan ingatan yang berpanjangan. Zikran daimatan. Zikran daimatan. Daiman. Maknanya ingatan yang berpanjangan. Bidawami. Hal keadaan yang terus berkekalan. Itu maksud dia. Salatan daimatan bidawamillahil azim. Nak minta dengan keadaan salawat, berlaku antara ingatan tu dalam keadaan ingatan yang banyak, ingatan yang kekal, dan juga dalam keadaan berterusan. Ini maksud perjalanan tarekat. Kalau zahir sibuk 24 jam dengan urusan dunia, nak jadikan seluruh batin hati ini 24 jam bermuamalah dengan Tuhan, hal keadaan bermuamalah, bermunajat dengan Tuhan. Dalam setiap gerak dunia pada jasad, sedangkan gerak hati sentiasa bermunajat dan berbisik-bisik dengan Tuhan. Kena faham? Macam ayat tadi, kau faham? Kau duduk atas tanah yang kau bergubut-gubut, kau tahu tak bawah lapis tanah ni tak berapa kaki ke bawah? Tak sampai 10 kaki. Bawah ni tak berapa ribu mayat yang ada bawah. Yang kau duduk. Bila kau jangan orang Melayu ni mati mayat ni sampai ke bawah, dalam-dalam tak ada. Yang lebih dalam sikit mayat orang perempuan. Pasal orang perempuan ni kalau mati, dia punya bangkai ni ada busuk sikit, tak macam lelaki-lelaki. Iya. Kalau tidak takkan dia sampai 7 lapis. Kita 3 je. Kita tak bau sangat. Dia kubur. Kubur kita tak dalam. Kubur orang perempuan kena dalam daripada kubur lelaki-lelaki. Kau tak boleh baca lah. Kenapa kubur dia lebih dalam? Kenapa kain kapan dia lebih banyak? Kenapa jamarat kita boleh buka ketiak, dia tak boleh buka ketiak? Pasal kita dah selalu buka ketiak. Kau tak dapat nilai ke? Hikmat syar'i. Kenapa Tuhan buat macam ni? Faham? Kau faham betul-betul dia? Yang kau gila-gila tu bau bedak, bukan bau dia. Faham tak kau? Yang aku cakap marah-marah akan pasal perempuan ni, yang muka masam ni bukan yang muda, yang tua ke? Pun tua ni masam kalau kata kami ni juga bini marah tak apa, tak ada tu. Jangan dah kena saku. Orang yang sudah start. Di antara al-Qanitin wal munfiqin, di antara orang-orang yang membelajarkan harta di jalan Allah. Kadang yang membelajarkan hartanya pada jalan Allah, beramal, tak lulus, kena luluskan balik, harta kena keluar sebahagian. Pasal harta ni bila masuk pada kita, dia timbul sifat kasih. Bukti di antara bila ada dia, harta ni, duit ni kalau berharta ada pada kita, dia masuk je daripada kita, ada timbul satu sifat kasih terhadap dia. Maka dengan sebab tu kasih, kalau duit tu dah ataupun harta tu dalam keadaan dia duduk lama dekat kita, takut kasih tu dengan keadaan dia akan terus bertahta pada hati dia. Lalu dah keadaan setiap daripada ayat semayang mesti cerita suruh keluarkan belanja. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah allazina yu'minuna wa yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semua cerita. Dia kata mukhlisin lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Tak ada ayat-ayat semayang yang jarang tak didampingkan dengan ayat mengeluarkan harta. Engkau sayang semayang, tapi duit kau sayang, harta kau, kenderaan kau sayang, rumah kau sayang, semua dalam keadaan kau sayang, emas kau sayang, perak kau sayang.
kena kau keluar duit tu yang buktikan di antara kau tak sayang harta. Aku ni nak tua. Bukan nak tua, dah tua. Kalau datang Elicat David Arumugam padam tiba-tiba. Bila mati secara tiba-tiba, apa jariah aku nak buat? Jariah apa yang aku nak buat? Apa benda? Agak-agak lepas ni apa benda yang nak sambung amal kita ni? Agak-agak lepas ni kerajaan minta jalan sikit, nak buat jalan macam tu pun berunding bertahun nak minta pampasan. Padahal buka jalan tu tak berapa mana, tanah tu pun dah nak buatkan rumah apa tak berapa banyak, tak boleh buat apa lagi dah. Ada baki tu kasih kepada kerajaan, niatkan wakaf lagi lah pada ketika itu untuk arwah nenek moyang. Dan kau makan harta pusaka dia sejak daripada dulu kau duduk tanah pusaka, lepas semayang Fatihah pun tak kasih. Bukan kata moyang, nenek, mak bapak yang terdekat pun tak kasih Fatihah. Faham? Duduk tanah pusaka, betul bergaduh adik-beradik nak ambil tanah pusaka. Padahal pernah tak tanah pusaka ni daripada arwah moyang aku. Ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah di antara Fatihah ni, ya Allah, pahala Fatihah ni, ya Allah, keadaan kepada siapa? Pahala Fatihah ni kepada arwah moyang aku yang kasih nenek aku tanah, kasih sampai mak aku tanah. Bacakan Fatihah sekali. Faham? Kena faham dulu bang, jangan buat tak faham. Kalau rasa tak boleh dalam keadaan bentuk macam tu, tanam. Apa benda yang kau boleh tanam yang orang kampung boleh pakai? Limau kasturi, limau perut, tanam, besarkan. Bagi tahu orang kampung, siapa yang nak masak-masak, apa nak ambil limau, nak ambil daun limau, ambil dekat sini. Wakaf atas nama tuan tanah. Atau tanam rambutan, cerita ke anak-adik, adik-adik, anak-anak bagi tahu, ni rambutan jangan pedulikan, dia akan berbuah, siapa nak ambil ini, jangan petikai-petikaikan, siapa nak ambil, kita ambil jariah untuk tuan tanah yang terdahulu daripada kita dan juga kita sendiri sampai akhir bila. Rambutan kau tak kasih, kau kasih orang, rambutan orang sebelah kau gembat. Siap. Orang itu adalah silap orang Negeri Sembilan. Bila tanah pusaka, akhirnya rumah pusaka tinggal. Dia tanya saya, Ustaz, saya tanya dia kenapa rumah ni buruk. Di rumah ni dia warisi oleh anak bongsu, Ustaz. Mengikut pada adat tu punca orang Negeri Sembilan banyak rumah tinggal. Saya tersama dengan Melaka. Orang Melaka mana-mana pergi pun rumah tinggal. Jarang orang Melaka berjalan buat rumah dia. Tak ada. Faham dia lah lebay. Tinggalkan. Di antara orang yang membelanjakan akan harta di perjalanan Allah. Kalau satu hari yang ini kau tak bersedekah, menandakan bala daripada Allah. Kalau hari ini dalam keadaan ada benda di antara sembahyang sunat yang kau tertinggal, ada bala daripada Allah. Bukan bala dalam bentuk bala dalam cerita bala ni macam mana bala yang cerita pada musibah-musibah orang lain. Nak ceritakan asal tajuk cerita ni, engkau merupakan hati orang yang sedang dimasukkan di kalangan orang yang nak cuba sedang yang sayang kepada Allah. Bila sayang kepada Allah, Allah kalau sayangkan kepada manusia, dia akan bukakan, ringankan tubuh badan, dia bukakan ruang lebih banyak ibadat dia akan bagi pada kita. Dia akan bukakan ruang hati, akan merasakan lebih intim, merasakan lebih takarub, lebih hadir kepada dia. Tapi kalau Tuhan tak bagikan rezeki, kalau seandainya Tuhan tutupkan akan pintu rezeki itu tadi, di mana engkau yang cuba mendakwa sebagai pencinta kepada Allah, tapi engkau terhijab daripada sembahyang sunat. Engkau yang mendakwa sebagai pencinta kepada Allah, tetapi engkau terhijab daripada bersedekah. Engkau yang tercinta mendakwa mencinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, engkau terhijab daripada qiyamul lail, daripada baca Quran, daripada zikir, daripada tafakur, daripada muraqabah. Bila amalan kau terhenti, jangan cerita alasan sibuk kau. Dah pada tahun 60 sibuk dia tak terjawab. Bila alasan amalan kau tertangguh, menandakan di mana Allah sedang murka ke atas aku hingga Allah menghijabkan ibadat aku pada hari ini. Kenapa Allah tak pilih aku di kalangan orang yang beribadat pada hari ini? Bila ibadat itu ibadat harian tuan-tuan ditarik, bila waktu tuan-tuan ditarik, waktu ditarik waktu baru. Tuan-tuan biasa bangun pukul 4, tiba-tiba hari tu kunci jam harga kunci telefon, tiba-tiba keadaan tersedap letih sampai pukul 5. 1 jam tuan-tuan terlepas dalam urusan bermuamalah dengan Tuhan. Jangan pandang alasan tuan-tuan, tapi cerita kenapa Allah tak bukakan keizinan pada waktu biasa. Menandakan semalam dalam tempoh
24 jam ada perkara biadab yang kau sangka pada Tuhan ataupun buruk sangka yang kau lakukan kepada Allah, hingga Allah palingkan batin kau daripada berhadap kepada Allah pada pukul 4 pagi tadi. Ini tasawuf mengandai begini. Bukan kata Allah dah terlepas. Bacalah. Mula. Set alam pukul 4. Besok alam bunyi terus sembahyang tahajud. Buat 8, witir buat 11. Lepas tu syarat dia dah, buka tingkap. Takut kau bangun 4 petang, bukan 4 balik. Faham? Tengok betul-betul. Hijab ni dekat situ-situ. Maknanya kalau saya bagi contoh lah tuan-tuan. Hari ni aku dah bersedekah belum? Hari ni aku dah bersedekah belum? Fikir. Ada hari ni ada bagi orang makan tak? Hari ni ada topui rumah orang tak? Hari ni ada beli jajankan pada budak-budak tak? Hari ni ada gini tak? Kalau tak ada kata Nabi punya cerita, Nabi faham kedekut hati perut manusia ni kata. Enggak, mana Nabi kata, maknanya bagilah kelebihan kepada anak-anak kamu, di mana kamu berikan anak kamu makanan yang sedap-sedap, makanan yang elok-elok, khususnya bagi anak perempuan, kata Nabi. Bahkan dia kata menginfakkan, memberikan makanan yang baik kepada anak itu, pahala dia sama dengan jihad fisabilillah. Nabi tahu bahawa engkau kedekut nak bagi pada orang lain, tapi dengan anak-anak tak apa kedekut. Maka Nabi bagikan kelebihan, mintakan lagi kelebihan. Bagi makanan kepada anak, makanan yang baik itu sama dengan pahala jihad fisabilillah. Sihat. Nampak macam mana? Pencen dah bertahun dah. Tak ada lagi istiqamah asal dapat pencen, balik lepas ambil pencen tu, pergi singgah masjid, bagi buat duha sekejap, masukkan RM10, masukkan RM10 ke RM20, kita RM10 atas nama kita, RM10 atas nama bini, RM10 atas nama mak bapak. Sebab mak bapak didiklah menjadi asbab pandang mata zahir hingga aku dapat hari ni duduk, hingga aku dapat rasa pencen, sebab tegas dia, sebab dia pukul aku, sebab dia asuh aku hingga aku hari ni kerja tetap. Kemudian keadaan aku dapat pencen dengan hasil usaha didik mak bapak aku. RM10 untuk engkau, RM10 bini kau, RM10 mak engkau, RM10 apa engkau, RM10 ni ya Allah, berilah kebajikan kepada anak-anak aku ya Allah. Minta dengan Tuhan itu lagi mudah lah daripada kau baca doa Allahumma inna nas'aluka salamat gitu. Makmum bersembut ya Qasim, ya Qasim, ya Qasim, selamat. Mana yang selamat? Yang selamat Qasim punya lebih. Qasim bodoh. Pasal perempuan punya pasal ambil garpu. Dia ambil garpu. Ni cerita tau, contoh cerita, kau jangan buat kau mak. Nak cerita kasih selamat punya bodoh punya perangai. Takut dia kenal, dia tukar nama dia tu, tukar dengan nama apa? Yang mesin pergi macam B tu lah. Siapa nama dia? Kau jawab ni melayang yang betul kan? Habis, infakkan jalan tiap-tiap pagi, jalan. Kalau tak dapat 10 sen, 20 sen, buang-buang di antara ketika orang. Contoh, saya bagi contoh lah tuan-tuan. Kesan-kesan dia, antara kesan dia contoh ni. Kadang-kadang tuan-tuan pergi pasar, tengok gini-gini, tengok perempuan seksi, beramal. Tiba-tiba dah balik daripada pasar. Ya Allah, macam mana malam tadi aku beramal, ya tumpu dekat Tuhan. Bila tengok peramai sikit, kepala aku dah tak berpusing, dah terpaku pada ketika tu, tengok gini-gini. Dah rasa macam bersalah dengan Tuhan. Dia takkan lepas kesesaran ni, takkan tuan-tuan boleh lepaskan tuan-tuan. Kalau Imam Ghazali letakkan cepat balik ambil wuduk, semayang taubat 2 rakaat, lepas semayang taubat 2 rakaat, ambil beli sikit makanan, sedekah pada miskin atau bagi duit pada golongan-golongan pada miskin. Bila kau lepaskan je duit, penyesalan terhadap tadi Allah tarik pada ketika itu, kau takkan putus asa dalam urusan berjalan kepada Allah. Ini pertolongan daripada sedekah. Kalau tidak dah sampai ketua lagi, dosa yang lama terpahat sampai sekarang. Allah kalau nak meletakkan jiwa yang manusia yang tenang, yang nak dihadapkan kepada dia, bila dalam keadaan dia bertaubat sebagai tanda Allah letakkan taubat dia itu diterima, Allah akan lupa di mana tempat dia bermaksiat. Allah lupakan dia di mana tempat dia bermaksiat, dengan siapa dia bermaksiat dan bagaimana cara dia bermaksiat. Allah hilangkan seluruh ingatan dia ketika dia beribadat kepada Allah.
Sejalan taubat. Faham? Parah lah tuan-tuan. Benda dalam bentuk macam ni saya katakan, kita bukan cakap benda bergurau. Bukan benda bergurau. Kalau pergi pasar malam duit RM51, nampak awak dah beli barang ada balance RM51, RM50 dengan RM1, tengok orang buta minta sedekah. Orang buta yang tak boleh bekerja, memang harapkan bantuan daripada mereka. Kalau Allah minta di antara dua pilihan RM1 dengan RM50 kan cabang yang terlalu jauh pada pemikiran ahli nafsu. Macam mana kau nak letakkan di mana tuntutan Allah dalam bentuk macam ni? Bila kau cuba kau terjemahkan perkataan itu kalau kau yang buta ataupun kau memiliki seorang anak yang buta yang takkan bekerja bila satu masa ketika tak boleh bekerja, bagaimana timbul simpati kau terhadap anak yang kau tinggalkan keadaan buta dalam pandangan dunia pada ketika itu? Lahirkan sifat tu, teroka sifat itu. Bila dah hayati sifat tu, maka takkan rasa garat kau nak mengeluarkan apa yang ada dekat kau. Siap tengok. Budak dekat highway, anak dara cantik-cantik, cun-cun, datang bawa minyak gosok, balsam. Belilah. Puan-puan boleh bilangkan angin bini kau. Betul tak? Belum ni, dia buka aja balsam tu dah keluar angin. Kau buka aja. Kalau kau ambil sesuatu, suapkan mulut dia 3 hari lah tu. Tak berhenti angin tu kan. Dekat Florida, nama tsunami tu Farida nama. Dekat Hawaii, Farida. Kan aku dah kata nama tsunami ni semua nama perempuan. Sebab tu kepala angin ni banyak kat perempuan. Betul cakap aku ni tadi? Betul? Cakap aku ni betul tak? Ha? Betul. Saya semua dah merah muka. Aku tak cakap siapa-siapa. Aku suruh betul kan cakap aku ni. Betul tidak? Betul. Haji Maki aja asal aku tanya dah lama ni betul kan? Istilah bila kau tengok, bila selagi kau tak lepaskan apa benda yang kau sayang, mimma tuhibbun, barang yang paling kau kasih dalam jiwa kau tak lepaskan, kau jangan harap yang kau nak terbaik yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ini jaminan mutlak awal dalam awal daripada juzuk yang keempat, lan tanalu birrahatatul fikum mimma tuhibbun. Dalil menyatakan engkau nak tak yang tercanggih di sisi Allah, keluarkan yang tercanggih yang ada dalam hati kau. Faham? Kau tak faham? Nampak tu? Tanya macam mana itu? Tanya bini kau, siapa paling kau sayang? Abang. Maksudnya kalau dia sayang abang, infakkan abang tu untuk orang lain. Engkau sayang duit kau sayang, RM1 dengan RM50, RM50 lebih kau sayang, maka mimma tuhibun yang RM50 kau sayang, engkau serahkan. Jangan pandang, jangan bicara belanja untuk besok, jangan syak pada rezeki, kasihkan RM50, pandang pada wajah Allah, jaminan. Ceritanya kenapa benda dilakukan keadaan hari ini, buat benda tu nak sedekah banyak, macam ustaz tu cakap tak apa nak yakin, nak buat ibadat tumpu pada ketika ni, besok kerja takut dalam keadaan tak yakin. Ceritanya berpunca daripada 3 simpul ni puan. Simpul yang pertama nama waham, simpul yang kedua nama zon, simpul yang ketiga nama syak. Bila 3 ini kau syak dalam urusan takdir Allah pada zahir dan batin dan segala daripada alam, engkau akan jadi taradud, berbalik-balik tentang janji Allah itu sendiri tuan-tuan. Bila Allah jamin rezeki, 3 simpulan ni ada, kejap-kejap kau doa minta rezeki. Bila kau tak didik anak kau ke jalan Allah, kemudian bila dah didik pada jalan Allah, serahkan kepada Allah. Bila kau tak didik pada jalan Allah, kau masih lagi berdoa minta Allah pelihara anak kau lagi pada ketika itu. 3 ikatan ni selagi kau tak buka, tak jadi kerja. Buka. Allah, bayar benar, buka syak zan waham. 30, 40, 60 jalan. 60 tu zan. Dia tidak, saya tidak.
Kang, duit aku 51, kalau kasih 50 ni, ya tidak Tuhan hantu petang ni barang. Ya tidak dia dapat balik. Ya tidak. Macam ustaz tu tak apa, duduk dalam hutan, cok paku ada, semua. Macam aku apa dia? Macam aku rasa dekat aku duduk kat taman, kat tengkera ni, kalau tak ada duit apa aku nak makan? Macam ustaz tu kat hutan. Senang. Gembung ada, cok paku ada. Rasa nak makan daging kan, aku pinjam sumpit orang jiran aku. Jiran aku punya sumpit. Jiran aku ada sumpit tu. Orang asli ada. Orang balik Sarawak hadiahkan aku sumpit tu pun 3 nafas baru keluar. Itu pun terkeluar. Cukup panjang betul 3 nafas orang asli tu. Saya nak buat macam mana? Kau kata kau kuat. Anak dia umur 17 tahun, 18 tahun, anak dara 20 batang guatan, panjang lebih kurang dalam 20 kaki, dalam 15 batang, tergejut-gejut di jalan daripada puncak bukit jalan macam ni. Engkau apa dia? Pegang anak macam, lengur. Apa tu anak menangis, datang nak dokong dia lepek dulu. Tak penat dia. Dia lepek tu. Itulah tu. Dugaan Tuhan kasih pada anak punya, jaga anak kecil-kecil macam tu. Sebab tu orang lelaki ni biar beli bawang kat muang tak apa, daripada jaga budak apa dia. Orang lelaki ni, bang bawang dah habis, kat Melaka tak ada, dia kat muang. Saya abang jaga budak kejap, saya pergi beli bawang. Tak apa, kat Batu Pahat pun abang beli. Dari budak aku ajar. Ya betul. Kau tak payah nak tengok ayah saya tak ada topoh pun dia ayah pun diri. Maka orang yang beristighfar itu memohon ampun. Nota penting, dia berlaku pada waktu sahur, di mana rahsia ketika hal keadaan berlaku. Kalau kaedah orang kata dalam kesuasana yang bening, satu subuh yang bening. Di antara waktu yang bening pada ketika itu, dalam keadaan tak ada bunyi-bunyi lagi pada ketika itu, kosong daripada segala anasir yang boleh mengganggu perjalanan pendengaran sama, dan juga boleh mengganggu di antara pada ketika itu. Kalau terang dengan penglihatan basar, maka payah kau nak tenggelam dalam lautan sifat. Bunyi ni dia timbul masalah. Sebab tu seduk diletakkan dalam suasana bilik khawiyah, bilik zawiyah yang begitu tertutup dengan keadaan rapi. Diletakkan kelambu ni bukan bilik awal suluk. Kelambu ni tujuan dia nak jaga jangan ada gangguan nyamuk. Pasal nyamuk ni bahaya. Malik Nur pun tak boleh lawan. Kau tahu Allah. Kejap lagi. Allah. Yang kau fikir Allah tadi, baru nak masuk zaut nyamuk seka. Tempat kau tak ada bari-bari. Kau tak ada bari-bari. Yang kecil-kecil, yang buat macam kelulut. Tapi bari-bari, ya orang panggil bari-bari. Jadi kecil tu. Kau tempat aku ni, kau tengah sedap ya latih. Tu Lecuk songkok, lecuk serban, cari penyapu dia. Rupa ini kaedah betul yang dibuat oleh jalan tarikat. Orang je mengatakan syarat masuk suluk, masuk kelambu. Mana boleh macam tu? Tujuan kelambu nak jaga daripada gangguan. Kelambu bukan orang suluk kerja. Kau pernah suluk tak? Pernah suluk? Tak. Kau pernah masuk kelambu tak? Bukan tak suluk pun masuk kelambu. Tujuan nak jaga gangguan daripada gemuk. Bila tak ada kata waktu sahur, di suasana yang keadaan memang terlampau aman pada ketika itu. Dan Allah mengatakan, Allah menyatakan dalam suatu An-Najm tu Tuhan, maknanya bangkit kamu di waktu pagi itu dengan berzikir-zikir dan memuji akan nama Tuhan kamu, membaca daripada ayat Quran. Bacaan kamu lebih tepat makhrajnya dibaca ketika bangun tidur daripada selepas daripada tidur. Bacaan tu lebih tepat bunyinya. Ini Allah nyatakan dalam surah. Maka duduk dalam waktu sahur, jaga, pukul, jaga betul-betul, ambil, jangan ada gangguan. Ini aku cerita zawiyah tau. Bilik dekat rumah kau ada satu bilik khas untuk engkau. Dalam bilik tu pula ada satu ruang sudut untuk engkau ibadat.
Ini untuk orang 50 tahun, 60 tahun ke atas, mesti ada kalau orang tak dekat. Engkau nak beramal, mula-mula ujian datang takut, engkau beramal dari sini, katil bini kau situ. Terus sedap, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba bau wangi. Dia buat ambil tasbih. Man kau, tidur betul-betul. Tidur betul-betul. Padahal dia takut ni, jantan ni. Dia takut. Cerita dia takut. Dalam bilik kau, sebelah kau apa yang tak ada? Kau ambil besar saka di tengah tidur tu. Kau ambil besar orang di tengah tidur. Apa yang kau takut? Masih lagi kau nak kejutkan dia dah. Oh, tak jadi baik. Dia mesti keluar. Kalau kau nak ambil, dia bersabit dengan masalah mujarabat, keperubatan dengan kepalawanan ni tuan-tuan. Suluk dia tu sama. Dengan lagi dalam tarekat ni, suluk dia tu ada perbezaan. Tetapi natijah dia sama. Yang kau bersuluk ni nak serah zahir dan batin kau kepada Allah Ta'ala. Tidak ada tempat aduan dan tidak ada tempat minta pertolongan melainkan bertolak daripada Allah. Sebab itu orang jalan kepahlawanan dengan jalan perubatan. Dia akan duduk suluk di gunung-gunung, di mana kalau datang macam mana besar pulau pun dia menjerit, orang takkan ada lagi pada ketika itu. Kalau macam mana dia sakit pun tak ada orang tolong. Memang dia campakkan diri dia di tengah daripada pendengaran manusia, nak mengajar tawakul bulat berserah pada zahirnya pada Allah Ta'ala, nak menyerahkan tauhid pada batinnya berserah kepada Allah Ta'ala, nak meletakkan di antara pada makam yang terakhir taslim, menyerahkan zahir, batin dan kerahsiaan di tenggelam dalam lautan anwar ketuhanan. Ini syarat bagi orang yang nak lepaskan. Maknanya hilangkan seluruh ketakutan mahasiswa Allah, barang yang selain daripada Allah, untuk didaftarkan orang yang akan berada di sisi Allah. Ini takut tak ada lepas. Ini takut tak pakai lagi. Buat dalam bilik, siap-siap, sahur, baca Quran. Baca Quran ni baik. Baca Quran. Baca Quran ni, kalau orang lelaki-lelaki lah kau baca. Kalau aku datang rumah kau tepuk kepala kau dengan Quran tu. Mana boleh baca perkataan baca tu? Apa beza kap kecil dengan kap becok? Kap becok. apa beza kap kecil dengan kap besar bunyi macam tu? Keluarkan suara jantan. Suara tu kena keluar, nak beza mana ain, mana alif, mana dal, mana zal, mana zai, mana za. Baru ada beza. Kena keluarkan. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Bunyi kita tenang kau jangan kata Allah. Macam unta tercekik. Hari Jumaat minggu pertama, minggu kedua. Allah. Hari Jumaat minggu pertama kan? Kita duduk sembelih pula, sembahyang bawah imam besar. Allah. Aku ingat masa takbir dia rumah macam tu. Macam nak rokok pun Allah. Tak mana-mana lah orang ni dapat, tak tahu lah. Dia ringan. Allahu Akbar. Engkau nak ikut orang Allahu Akbar. Engkau dah wakafkan berapa yang nak keluar lagi? Dia dah Allah. Dah wakaf dah dah tu. Ringan je. Allah. Masa hu tu nak dibelitkan, turun, tanazul, naik merah tu. Hu akbar, lepaskan. Buruk apa dalam sembahyang? Pakai tangan. Allahu akbar. Allahu akbar. 2 kali ha tak pakai. Kalau terjemahkan kau ayat kau punya takbir, Allahu akbar. Tak ini. Macam kata Allah tak pakai. Mesti gengan yang pertama. Allahu Allah yang pertama tak ada ha. Hu tu disambung kepada Allah yang kedua. Betul bila aku tengok orang zikir salah, aku tukar zikir Allah. Banyak salah kau. Allah.
Perhatikan makna yang ditunjukkan oleh jelas dengan ayat ini tentang manusia perhiasan ini menyebabkan manusia menjadi buta dan kurang akal. Wallahu a'lam bishawab. Malam ni Datuk Mufti tuan-tuan, malam ni zikir, malam ni ada zikir bulanan dekat sini. Malam ni. Datang yang tak datang. Engkau nak tengok apa ada dalam Ahmadiyah, siapa kasih kau tarekat? Bila kau tengok siapa kasih kau tarekat, kau kena tanya pula, macam mana cara nak masuk Rabitah? Dan apa tujuan nak akan boleh tak masuk Rabitah? Takkan boleh masuk Rabitah kecuali orang yang bagi kau ijazah ni tadi, engkau kena letakkan kasih pada dia, cukup cinta dan sayangkan kepada guru kau ni tadi. Sebab itu syarat dia. Kasih kau kepada dia mengheret kasih kepada Rasul, mengheret kasih kepada Allah. Ini kaedah dalam tabiat tarekat, tak boleh ubah. Kalau kau nak ambil tarekat, lepaskan lesen, betul beramal sendiri. Di mana pintu hadrat yang kau nak masuk, mesti melalui daripada syekh tarekat. Syarat nak dapatkan di antara bimbingan kerohanian daripada guru tarekat, zahirkan kasih pada guru tarekat dalam setiap kali dalam keadaan tuan-tuan beramal dengan wirid. Ini rukun tarekat, tak boleh ubah dan tak ada jalan lain. Allahumma salli ala Muhammad.